Okay guys, sekarang aku bersama dengan Toyota Fortuner VRZ 2.8 liter diesel. Jadi aku akan review kereta ni sebentar lagi. Jangan lupa tekan button like dan subscribe dulu YouTube channel Mawi TV. Nanti kita jumpa sebentar lagi. Okay guys, ini dia Fortuner. Okay, Fortuner 2.8 VRZ automatic transmission 4x4. Okay, dia punya color adalah bronze mica metallic with black roof. Okay, two tone color atas hitam, bawah brown mica metallic. Jadi warnanya macam tak berapa nak nampak, tapi warna dia lebih kurang macam X50 lebih kurang. Okay, jom aku nak review Fortuner VRZ 2.8 liter automatic ni. Okay, ini dia punya bentuk depan. Ini adalah varian yang paling mahal Dia punya harga RM220,000, 7 seater. Okay, jom kita tengok. Okay, ini dia punya bahagian depan. Okay, lampu dia ni nampak pada aku macam agak berlebih lah, tapi cantik lah. Kat sini projector. Ini dia punya DRL aku rasa. Okay, semuanya projector. Dua projector, dua LED. Okay, kat sini dia punya fog lamp juga LED, tapi cover dia warna plastik. Okay, kat sini dia punya bumper depan tu menggunakan warna chrome black metallic ataupun piano black. Kat sini pun ada lagi aku tak pasti sama ada ini DRL ke ataupun apa, sebab kat atas tu macam dah DRL. Okay, kat bawah ni mungkin DRL juga. Dia ada sensor depan. Okay, satu, dua, ada dua sensor. Okay, ni dia punya pandangan depan dia. Dia punya grill ni nampak macam wave berombak-rombak, berbeza dengan varian-varian lain tak silap aku. Okey, kemudian dekat sini dia ada cover putih, maksudnya dia ada TSS. Kemudian dia ada kamera depan, mungkin ada 360 panoramic view monitor. Okey, ni dia punya, sini dia bagi lagi piano black sampai ke cermin lampu lampu kat ujung ni. Jadi dia punya warna, kalau mungkin warna putih macam ni, mungkin nampak lebih ganas lah pada aku lah. Okay, sebab dia gabungan hitam. Okay, kalau sekarang ni nak ganas, dia mesti kena warna hitam lah. Silver tu nampak premium, tapi nampak macam tak cukup ganas lah. Okay, kat bumper depan ni dia bagi juga korang warna bukannya warna chrome, tapi sebaliknya warna silver kat sini. Jadi ni pandangan depan dia tinggi ni aku tak pasti berapa milimeter berapa berapa ketinggian dia ni. Aku rasa mau 250mm kot ni agaknya. Okey. Alright, di bahagian depan ni. Okey, di bahagian tepi kita pergi bahagian tepi dulu. Okey, ni dia punya rim Dia guna rim Toyota two tone, silver dan juga warna metal grey, lebih kurang macam tu. Dia punya size adalah 265/60R18. Okey, mungkin lebih kurang dengan Hilux punya size. Layar dia aku rasa macam hampir sama. Okey, di bahagian tepi dia bagi kat sini warna hitam kilat. Kemudian kat sini ada kamera. Kemudian kat sini LED dia bagi LED signal. Okey, kat sini tepi ni tengok dia punya side step. Kemudian dia punya door handle warna chrome dan ada button kat sini. Tak guna sensor. Okey, pilar A, B, C, D tu semua warna gelap sebab dia two tone. Okay, kemudian fender dia tak begitu tebal macam Hilux. Okay, tapi agak manis lah untuk sebuah kereta yang nampak eksekutif ni kan. Okay, kalau di depan dia bagi korang brake disc, sama juga di bahagian belakang Dia bagi juga brake disc kat sini dengan fender yang tak begitu tebal. Okay, kemudian dekat sini dapat satu line Okay, line ni macam hampir mengelilingi seluruh kereta ni kecuali bahagian depan Daripada sini dia bawa ke belakang. Okay, kemudian sambung ke belakang sana. Keliling cuma bahagian depan je tak ada. Okay, kat sini dia buat seakan-akan macam nampak floating lebih kurang Kat sini pun dia buat hitam. Kemudian dia bagi korang spoiler belakang ni yang dah built in. Kemudian dapat roof rail. Okay, aku rasa roof rail yang sebenar ni warna dia macam metal grey. Right. Okay, dia pergi pada lampu belakang. Okay, lampu belakang dia nampak moden dan nampak elegan Seluruhnya ada LED kecuali yang ini mentol. Mungkin ni lampu signal. Okay, kemudian dia ada
fog lamp belakang. Nampak ke? Okey, fog lamp belakang. Kemudian kat sini ada warna hitam. Yang ni ada nampak macam plastik, accent plastik, warna plastik. Alright, kemudian kat sini ada garnish warna hitam berkilat. Okey, wiper. Kat sini ada lampu brake ketiga. Alright, ada punya minyak sebelah kiri. Mungkin sama dengan Hilux 80 liter sebab dia menggunakan leather frame. Aku rasa dia mengambil daripada Hilux punya platform lah, kan? Alright, yang ini dia buat tebal sikit. Bila yang turun ni dia buat tebal sikit. Okay, yang ni pun chrome. Depan ni dia bagi juga smart entry. Okay, dia bagi juga tinted. Alright. Jadi yang kat tepi ni dah tak ada banyak beza lah. Okay, confirm lah. Ada 360 panoramic view monitor. Jom kita pergi ke bahagian dalam dia. Okay, aku tak perasan sama ada dia ada shark fin. Okay, dia ada shark fin kat atas tu shark fin antena ada kat bahagian atas belakang ni. Alright, mungkin tak perasan lah tadi. Alright, jom kita pergi bahagian dalam. Okay, sebab ini adalah varian yang paling mahal, 2.8. Okay, nanti kita cerita tentang engine lah. Okay, dia gunakan kemasan yang ada aksen merah. Ni nampak premium. Okay, ini plastik, yang ini leather. Ini leather merah, maroon. Ini leather hitam dengan jahitan berwarna merah. Okay, yang ini plastik keras. Okay, kemudian kat sini dia bagi aksen bukan chrome tapi macam warna silver ke chrome. Okey, boleh lah nak kira warna apa pun. Okey, kat sini dia bagi seluruhnya auto up and down. Ini kawalan lampu. Okey, yang ni dia ada pelipat dia. Kemudian ada central lock dan lock lampu. Yang ni dia bagi door handle warna chrome. Yang ini dia bagi korang metal grey. Dan kat sini ada ambient light. Ambient light mungkin kita tak ada bateri jadi lampu tu tak nyala lah. Okey, ini side step dia. Ada ambient light bawah ni, welcome light ke. Okey, tak ada bawah tu macam Hilux Rogue tu. Okey, jom kita masuk. Okey, yang dalam ni macam Hilux Rogue lah. Dia warna hitam. Jadi menimbulkan aura sporty dan premium. Okey, yang ini kawalan. Okey, ada lah dia punya ni, bateri. Kawalan dia 6 arah, 6 arah. Okey, 6 arah. Kerusi berwarna hitam dan juga merah dengan jahitan putih, semi bucket lah. Okay, nampak premium. Yang ni aku nampak macam lebih kurang macam apa macam Innova. Mungkin lebih premium sedikit lah. Okay, kemudian kita masuk. Jom, ini dia punya handle warna hitam. Tinggi tinggi dia mungkin sama dengan Hilux. Okay, ni posisi mandu aku lah agaknya ni. Okay, yang ini dia bagi plastik, bukan plastik, dia bagi leather sentuhan soft touch dengan jahitan merah. Tapi kat sini saja, kat sini plastik semula. Design dia hampir kepada Hilux tapi lebih premium dan nampak, kalau tengah ni nampak macam Velfire Alphard lah kot, lebih kurang Alright, dia punya rekaan lah. Okay, kat sini aircon dia kat atas. Yang ini aku rasa 9 inci dia punya screen dengan satu USB kat sini. Okay, kemudian dashboard ni semua plastik. Kemudian kat sini ada aircon yang ni aircon, kompartmen yang ada aircon bawah tu. Kau tengok tu ada aircon. Kat sini leather. Dan button ni dia bagi chrome yang nampak sangat premium. Okay, yang ini glove box dia. Ada damper dan sangat dalam. Okay, kemudian ni ada tempat untuk letak air. Mungkin boleh nyejukkan air macam aircon juga. Okay, dekat sini dual zone. Okay, dual zone climate control. Sebab dia guna button, lagi selesa nak guna, lagi mudah berbanding gunakan sistem touch. Okay, dia ada downhill control. Kat sini ada dua USB port, power outlet 12 volt. Kemudian ada kawalan H2, H4 dan L4 kat sini. Kat sini tak pasti sama ada dia ada wireless charger ke tak. Rasanya macam tak ada. Kat sini dia bagi accent kayu warna hitam, nampak mewah. Okey, ni tempat letak dua cup holder, sangat mewah. Okey, sangat premium feel dia. Okey, kemudian kat sini dia gunakan tombol gear ni sama dengan Vios tak silap aku. Dia punya transmisi bukan CVT, sebaliknya
6 speed automatic. Okay, kemudian ada plus and minus kat sini. Kemudian dari segi design dashboard ni kat sini dia bagi lagi soft touch dengan 2 tone. Tapi dekat sini dia tak bagi soft touch lah. Jadi kalau korang bawa, kalau bergeser kat sini, rasa keras lah. Kalau kat sini lembut, tak pasti kenapa kat sini lembut, kat sini keras. Lepas tu dia ada macam lekuk ni. Jadi pada aku macam tak selesa lah kalau korang nak ni. Agak tajam lah pada aku. Kemudiannya kat sini kau tengok macam ada 3 color putih, merah, hitam. Meter dia sama dengan Hilux Rogue. Dia punya Optitron. Kemudian dia diguna MID TFT 4.2 inci. Dia punya steering still boleh, teleskopik pun boleh juga, tapi teleskopik dia agak sedikit lah pada aku. Tak apa-apa nak jauh. Kemudian kat sini ada pedal shifter. Kemudian kat sini kawalan yang ni kawalan audio, yang ni kawalan apa ni? Tak pasti. Ni kawalan mungkin multimedia unit. Ada LDA, link departure alert. Kemudian ada sensor depan, boleh on off kat sini. Kemudian ada adaptive cruise control kat sini. Adaptive cruise control sama dengan Hilux, di mana dia dipanggil dynamic radar cruise control. Kat sini ada push start button. Kat sini ada sensor. Ini sensor depan tak silap aku ni. Yang ini power boot ada kat sini, ada power boot yang ini PVM, panoramic view monitor. Ini untuk engine. Ini untuk minyak. Handle semua warna hitam. Kat atas ni dia bagi korang cermin. Ada lampu tak? Ya, lampu dekat atas tu lampu kat atas. Seterusnya yang ini dia bagi korang LED. Yang ni nampak premium, nampak mewah. Sama juga feelnya dengan Hilux buka dia tapi bila tutup dia rasa sangat ringan. Kat sini ada lampu LED cantik. LED. Ni door. Kat sini dia punya sensor pergerakan. Yang ni dia punya speaker. Jadi kalau korang beli, kau tahulah benda apa ni. Alright. Jadi kat sini pun ada lampu dan cermin. Alright, dia punya airbag ada 7 Ada airbag 7. Kat sini dia masih lagi menggunakan handbrake. Walaupun harganya 220, mungkin tak sesuai ke untuk kereta yang lasak ni gunakan electric parking brake. Tapi dia bagi ladder dengan jahitan merah. Kat sini ada eco, normal dan juga sport mode. Dekat sini dia punya kawalan VSA. Ni kawalan roda. Ada banyak button kosong. Aku tak gemar Sedangkan dia dah harga 200,000 ni, patutnya wajib lah semua button tu dipenuhi kan. Kat sini dia gunakan lembut. Kulit dengan lembut dia punya ni soft touch lah. Glove box dia sama juga dengan Hilux, kecuali dia bagi kat sini. Yang ni aku rasa optional, perlu tambah kot ini. Dia punya wireless charging. Alright, kemudian apa lagi kat depan ni? Rasa macam tak ada. Peringatan kat sini aku rasa ada peringatan seat belt, passenger airbag lah ni kat sini Alright. Jadi jom kita pergi ke kat depan ni. Yang ni bagusnya dia dah bagi korang electrochromatic. Cermin pandang belakang yang ada auto ni. Kemudian kat sini ada DVR, dashcam. Kemudian ada sensor hujan kat atas ni. Nampak ke ni sensor hujan. Kemudian ada satu kamera kat sini, maksudnya dia ada TSS lah, lengkap lah. Alright, jom kita pergi bahagian belakang. Ni ada damper. Ini ada kawalan. Dia boleh kontrol. Jom kita pergi ke bahagian belakang. Ni bahagian baris kedua, sama dengan kat depan. Ni ada Accent Chrome Fortuner dia tulis kat sini. Jadi cantik ni ambient light dia. Ambient light warna biru ataupun boleh tukar warna, aku tak pasti. Piano black, silver, soft touch sini sama dengan depan. Ni kerusi sama juga dengan depan, ada 2 tone merah merun ni. Jom kita naik. Dia tak ada handle kat sini tak ada handle, jadi aku tak boleh lah nak pegang. Jadi nak naik ni kena panjat bawah ni, terus naik lah. Tak macam Hilux lah.
Okey, ini posisi depan tadi aku, posisi memandu aku. Bawah tu lebih tinggi sikit, lebih selesa daripada Hilux. Dia punya bawah. Luas dia aku rasa sama dengan Hilux ni. Boleh adjust, kita tengok bahagian belakang nanti. Ini 4kg sama dengan Hilux juga. Yang ini charger dua. Dia bagi, tak bagi USB, dia bagi Type C punya power. Okey, kat sini boleh letak telefon. Okey. Dan kemudian kat sini tak ada aircon vent. Oh, aircon vent dekat bawah tak ada. Okey, cuma dia bagi chrome kat sini dan digantikan aircon vent kat atas. Yang ni lebih selesa lah aku rasa. Okey, ada dua aircon vent. Dekat belakang ni juga ada aircon vent kat sini, nanti kita tengok aircon vent dia. Okey, di bahagian atas ni korang dapat lampu LED juga, cuma cover ni tak cantik lah pada aku. Dia punya ni bentuk-bentuk ada kotak-kotak ni. Okey, kemudian kat sini ada kawalan auto untuk aircon, on off aircon, dan boleh kawal sendiri lah aircon ni mungkin tempat suhu. Okey, kemudian dekat sini ada hook dan ada ni lah pemegang ni. Okey, di bahagian belakang ni tak nampak apa banyak perbezaan, cuma dia boleh split 60-40 ya. Okey, dan dia punya kerusi kat tengah ni tak terlalu timbul, jadi mungkin selesa untuk duduk 3 orang kat belakang ni. Dan dia ada armrest tengah, dan dia ada cup holder yang macam ni. Nampak premium, dia tak bagi lubang-lubang lah, jadi kemas lah kalau kita nak letak tangan pun selesa kat sini. Okey, jom aku nak pergi bahagian belakang. Okey, macam mana nak pergi bahagian belakang, sebab dia bagi ni manual. Kita try. Okey, dia one touch saja. Okey, cara nak masuk sebab tak ada handle, pijak sini. Masuk ke belakang ni. Allah Akbar. Okey, kita turunkan kursi ni dulu. Tengok selesa tak? Okey, aku agak terkejut juga dia tak ada captain seat pada harga ni. Okey, itu je ruang yang ada di bahagian belakang ni. Okay, aku boleh adjust sikit lagi. Okey, agak selesa sikit. Okey, bawah tu boleh masuk. Okey, boleh masuk dengan agak selesa lah. Tapi adalah sangkut sikit, tapi selesa. Di bahagian belakang ni rata. Okey, berbanding di bahagian baris kedua. Jadi boleh duduk 2 orang dengan selesa. Dia split 50-50. Okey, kat sini ada apa Okey, aku tak pasti ni tempat apa. Nampak macam ada benda tapi tak boleh nak buka. Okey, ni ada satu kompartmen, boleh letak barang-barang kat sini. Nampak ke? Okey, kat sini cup holder. Tak nampak power outlet kat belakang ni. Okey, ni cermin dia. Ada setengah orang akan rasa agak sempit lah aku rasa. Okey, ni aircon vent belakang. Dekat tepi ni dia bagi satu kompartmen macam ni. Tak nampak lah, macam mana nak tunjuk Nanti korang komen tak nampak, gelap lah, apalah kan. Okay, kat sini ada satu kompartmen, bukan cup holder tapi macam letak tempat barang. Okay, tapi dia ada structure tu, kau nampak Kemudian dia ada power outlet kat sini 2. Okay, sebelah sana tak ada, sebelah sini ada 2. Jadi berebut sebelah sini lah jawabnya. Okay, cuma bagusnya kerusi bahagian belakang ni dia boleh dicondongkan pada aku agak jauh lah dia punya kecondongan tu. Okay, lebih condong daripada kerusi depan ni. Okay, jadi ada ruang lah kalau korang tak ada letak barang banyak kat belakang ni. Jadi ruangan ni boleh duduk juga sebenarnya untuk orang dewasa. Tapi mungkin jalan terlalu jauh, mungkin tak cukup selesa lah pada aku. Sebab dia macam ngam-ngam. Kecuali yang depan tu boleh adjust sikit. Jadi yang belakang ni bolehlah duduk dengan selesa. Cuma aku rasa kalau dapat captain seat tengah ni, jadi cantik laluan tengah tu sebenarnya. Tapi dia tak bagi. Okay, ini ada damper, cuma tak ada hook. Kat belakang ni dia bagi mentol sahaja. Okay, dia bagi mentol saja. Mungkin warna hitam ni menyebabkan aku rasa agak sedikit lemas lah. Okay, agak sedikit lemas bila berada dalam Fortuner versi high spec ni Okay, bonnet dia ada power boot tekan button je dia boleh terbuka Okay, ni power boot dia. Alright. Okay, ni ruangan yang tersedia jika korang turunkan kerusi bahagian ketiga ni secara maksimum. Okay, maksimum dia maksimum dapat banyak tu lah. Okay, tapi kalau korang naikkan sikit macam ni,
Okey, nampak perbezaan dia. Okey, nampak lebih luas lah dan boleh letak dua beg sederhana saiz cabin lah, saiz flight cabin Okey, dia punya lipatan. Okey, itu je. Dia tak boleh lipat dan angkat Jadi ruangan kabin dia tetap tak cukup luas lah. Okey, itu je cara lipat untuk bahagian kursi ketiga. Kat belakang ni dia sediakan hook, korang boleh letak barang. Ini aku rasa untuk tools dia. Okey, kat belakang ni tak ada nampak macam ada lampu, kecuali dia bagi lampu sini lah. Okey, kalau korang perlu kau guna lampu kat sini sahaja. Okey, dia punya bawah ni ada apa? Okey, bawah ni aku tak tahu ada apa, ada ke tak ada, sebab macam tak boleh tak ada buka je ni. Alright. Okey, tu dia punya pemandangan lah. Okey, jadi nak tutup dia. Okey, tekan tu nanti dia tutup. Mungkin agak sedikit slow lah untuk Fortuner ni, tak begitu laju lah, tapi okey lah. Okey, ini dia punya bahagian enjin. Enjin dia sama saja dengan enjin yang digunakan oleh Hilux 2.8, iaitu mereka gunakan 2.8 diesel engine dengan menghasilkan 204 PS dan 500 Nm torque. Sebenarnya kalau untuk Fortuner ni ada 3 variant lah. Satu gunakan engine 2.8 yang ini, iaitu VRZ. Kemudiannya untuk variant 2.7 dipanggil SRZ. Dan yang paling rendah sekali enjinnya adalah 2.4, yang sama juga dengan Hilux. Okey, jadi itu saja yang aku nak share tentang Fortuner 2.8 VRZ Automatic Transmission. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Maui TV. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.